TV KPM. Belenggang dia berjalan, si gadis desa yang manja. Wanginya. Ada bau pandan. Cikgu. Hai Mira. Apa khabar cikgu? Baik. Apa khabar Mira? Apa khabar? Saya khabar baik cikgu. Lagi bila saya bau wangi macam ni. Saya bau minyak aromaterapi. Bau daun pandan segar sangat bau dia cikgu. Betul. Apa ni semua ni cikgu? Hari ini kita akan belajar tajuk pewangi daripada bunga kering ataupun singkatan dia adalah potpuri. Potpuri? Apa pula potpuri tu? Macam tak pernah dengar je. Tapi kalau nak tahu siapakah gerangan guru di sebelah Mira ini, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai adik-adik, apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Club Craft Didik di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir akan menemani adik-adik hari ini. Dan untuk topik kita akan belajar pewangi bunga kering ataupun potpuri. Dan bersama dengan Mira hari ini, Cikgu Nadia. Assalamualaikum Cikgu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar? Ya, khabar baik. Cikgu Nadia, tadi kita bercerita tentang rasa tenang hari ini sebab bau minyak aromaterapi iaitu ada kaitan dengan potpuri. Ya, betul. Setahu Mira, potpuri ni ialah sejenis bunga yang telah dikeringkan. Betul tak cikgu? Okey, betul. Okey, potpuri ni adalah wangian yang kita peroleh daripada bunga-bunga kering. Okey, sebenarnya dalam alam semula jadi kita ni ada banyak jenis bunga. Okey, ada banyak jenis tumbuhan. Betul. Setiap bunga dan tumbuhan ini mempunyai bau ataupun aroma yang tersendiri. Okey, jadinya bau-bau ataupun bunga-bunga ni tadi kita gabungkan, kita keringkan dan kita letak di dalam rumah dan dia akan menimbulkan satu bau yang sangat menyenangkan. Itu yang kita namakan aromaterapi. Yang mana bau tu tadi dapat membangkitkan rasa tenang dan boleh mengurangkan stres kita. Ya, itulah sedikit juga yang dimasukkan dengan potpuri. Betul. Tapi untuk menghasilkan potpuri ni, Mira rasa sebenarnya taklah begitu sukar sebab bahan-bahannya mudah didapati. Macam cikgu kata tadi daripada bunga-bunga dan juga pokok-pokok yang telah kering kan cikgu. Okey cikgu, bila cikgu sentuh tentang bunga-bunga tadi kan cikgu, di sisi Mira ni dalam bekas ni pun Mira nampak selain daripada bunga, kita pun ada bahan yang kita boleh jumpa dekat dapur. Betul. Kita ada bunga lawang, kita ada ini ialah kulit kayu manis, daun pandan. Ini pun boleh juga dikira sebagai potpuri cikgu. Boleh. Daun pandan, semua apa sahaja tumbuh-tumbuhan yang berbau wangi, kita boleh jadikan dia sebagai potpuri. Okey, kalau macam tu untuk penghasilan potpuri ni tak begitu sukar kerana bahannya sendiri pun boleh didapati di rumah adik-adik. Jadi sekarang Cikgu Nadia boleh tak cikgu terangkan apa lagi bahan dan juga peralatan yang kita semua perlukan untuk melakukan ataupun menghasilkan potpuri? Silakan cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan hasilkan potpuri sebagai hiasan dinding. Okey, jadinya bahan yang kita perlukan. Okey, yang pertama ini adalah ram pemidang. Okey. Okey. Yang kedua, ini adalah kain jut. Kain jut. Okey, kain jut ataupun kita panggil kain guni. Kain guni. Okey. Kemudian kita ambil reben. Okey, reben ni kita boleh buat pelbagai jenis lah. Ada yang kerawang macam ni, ada reben yang macam ni. Okey, ada reben ni organza lah. Okey, ni adalah reben kain satin. Okey, jadinya pelbagai jenis reben kita boleh gunakan. Okey, selain tu kita akan guna juga tali jut. Tali jut. Tali guni ni tadi. Okey, dan yang paling penting sekali ialah
bunga kering. Cantik kan? Cikgu suka bunga ni sebab walaupun dia dah kering, warna dia masih kekal. Betul. Dengan warna ungu dia. Sebab tu cikgu pilih warna ni dan cikgu rangsang lagi bau dia dengan bunga lavender yang dah kering ni tadi. Jadinya ini adalah bahan-bahan yang kita akan gunakan. Okey, seandainya kurang wangi, kita tambah dengan minyak aromaterapi. Selain tu macam biasalah Mira, kita perlukan gam dan gunting. Maksudnya apabila menggunakan bunga-bungaan ni pun boleh dapat sendiri di rumah masing-masing. Betul. Kalau tak ada bunga, kalau rasa susah pula nak cari bunga lavender ni cikgu kan. Ya, tak apa, kita petik je bunga-bunga kat laman macam ni tu ada bunga kertas ada. Kan bunga-bunga ni kan kita keringkan. Cikgu dah keringkan, nampak kan bunga-bunga ni kita keringkan kan. Kadang-kadang kan kita dapat bukit, dapat jambangan bunga. Betul. Janganlah kita buang, kita guna balik. Kita guna balik. Semua ni menarik. Jadi semua ni kita boleh gunakan untuk menghasilkan potpuri. Nampak cantik kan? Setiap bunga sebenarnya mempunyai warna dia yang tersendiri. Betul. Jadinya kalau kita pandai gabungkan, dia akan nampak satu gubahan yang sangat menarik. Betul. Selain memberi bau aroma yang tenang, menyegarkan dan tenang cikgu. Macam dalam studio kita sekarang dalam ni. Betul, cukup wangi. tenang cikgu. Baik, sekarang kita dah tahu tentang bahan apa yang diperlukan. Kita nak tahu pula selepas ini bagaimana cara untuk kita ubah ataupun untuk kita hias kita punya bekas yang kita berisi dalam potpuri. Jadi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Potpuri ni. Baik, kembali kita dalam Club Craft Didik di mana hari ini kita akan belajar cara penghasilan potpuri bersama dengan Cikgu Nadia. Cikgu, tadi cikgu dah terangkan apa bahan-bahan yang kita perlukan bagi penghasilan potpuri ni. Sekarang tibalah masanya untuk cikgu buat demonstrasi. Macam mana langkah pertama tu cikgu? Okey, kita yang pertama sekali kita ketahui yang kita nak buat aktiviti hari ini Mira, kita nak hasilkan potpuri untuk dijadikan sebagai hiasan dinding. Wah, okey. Okey, jadinya kita sediakan kain jut ataupun kain guni ni tadi. Kita sediakan dua saiz. Okey, satu bersaiz 4 segi dan satu lagi bersaiz setengah daripada 4 segi tu tadi. Yang paling penting ialah kain ni tadi melepasi saiz ram pemidang ni. Okey. Kemudian kita ambil kain jut yang kecil ni tadi. Yang kecil. Yang kecil. Kita lekatkan rebin ni pada bahagian tepi. Pada bahagian tepi. Kita gunakan gam. Okey. Kita tampal. Ambil gam, kita letak slow. Oh, cik tak tebuk Okey, tak tebuk boleh Mira? Boleh. Bahagian belakang dia. Okey, kita letak sikit di bahagian hujung. Letak sikit di bahagian hujung. Saya pun letak juga di bahagian sini. Apa-apa jenis gam pun boleh kan cikgu? Tak ada masalah Boleh, kan? boleh. Kalau pakai gam tembak, gam panas tu pun boleh. Kita kat studio nak mudah, kita pakai gam ini je lah ya. Okey. Kemudian kita lekatkan. Boleh. Pada kain kita, boleh cikgu? Kita lekatkan bahagian tepi. Supaya dia nampak lebih kemas sebenarnya. Okey, kita tak ada jahit hari ni ya. Kita pakai lekat-lekat je. Ini cara mudah yang kita boleh buat sendiri dekat rumah. Yang lebihan ni cikgu saya gunting ke macam mana? Tak apa, biar dulu. Biar dulu, okey. Okey, so ini hasil yang kita dah lekatkan. Kita tengok, tunjuk sikit cikgu hasil yang kita telah lakukan. Hasil yang telah kita lekatkan, kemas kan? Kemas. Okey, kemudian kita ambil ram pemidang. Ram pemidang. Okey, kita tanggalkan. Okey, kita ambil yang bahagian dalam. Bahagian dalam. Okey, kita ambil bahagian dalam. Okey, kita letakkan kain yang besar ni tadi, kain apa ni? Kain jut yang besar ni tadi di tengah-tengah ram pemidang. Ram pemidang, baik. Okey, kemudian kita ambil pula kain jut yang kecil ni pula tadi dan kita lapis pula bahagian atas. Kita lapiskan di bahagian atas. Setengah daripada saiz bulatan ni tadi. Setengah saja. Okey cikgu. Kita nak sengit boleh, nak tegak pun boleh, ikut kita punya kreativiti. Okey, kemudian kita ambil ram pemidang bahagian luar ni, kita tekapkan dia ke dalam. Okey. Okey, kalau ketat kita boleh longgarkan sikit. Kita boleh longgarkan
lah. Longgarkan sikit atas dia. Okey, kita masukkan, lepas tu kita ketatkan semula. Masuk. Okey, yang ini kita kena buat dengan kemas. Supaya dia betul-betul ketat kan cikgu? Ya, betul. Okey, saya masukkan kat sini. Okey. Tekan. Okey, kalau longgar kita ketatkan semula di bahagian atas Okey. Saya punya Okey. Boleh? kena betul sikit. Okey, boleh cikgu. Selesai. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita ketatkan semula lah kan cikgu? Kita ketatkan semula bahagian skru atas tu. Okey. Maksudnya yang bahagian skru ni kena berada di atas lah. Ya, betul. Tak Okey, di kisah luar. atas. Boleh bawah, tapi atas lah senang. Okey. Mira pegang hujung sekali. Saya pegang hujung supaya senang untuk supaya kita dia tu. ketatkan. Okey. Okey cikgu. Jadinya jadi macam ni. Betul? Betul. Okey, sekarang kita ambil gunting. Gunting. Okey, kan kat tepi ni banyak lebih-lebih kan? Okey, bila lebih-lebih ni nampak tak kemas. Jadinya kita gunting bahagian keliling ni supaya Lebih kemas lah. Ya. Wah, jadi macam poket lah cikgu. Ya, Ada jadi poket. macam poket Mira. Okey, Okey. kita gunting. Tak apa, kita buat Gunting. kemar-kemar, kita buat perlahan-lahan supaya hasil yang kita buat ni nampak kemas. Selain daripada kita gunakan kain jut ataupun kain guni ni kan cikgu, kita boleh guna material lain tak? Boleh, kita boleh gunakan kain belacu, kita boleh gunakan kain kapas, apa sajalah. Okey. Tak ada masalah lah kan Ya. cikgu. Okey. Selalu kan cikgu kalau guna kain ni, saya selalu bayangkan kita buat macam ikatan dekat atas tu cikgu. Selalunya kebanyakan yang kita nampak kan. Kebiasaannya yang kita tahu kan, biasanya kalau kita sebut perkataan potpuri, semuanya berbentuk bunjutan. Betul. Kan? Okey, tapi hari ni saja cikgu nak buat satu benda yang lain supaya kita lebih berkreatif Mira. So kita hasilkan dalam bentuk yang macam ini pula. Lain sikit. Kita boleh jadikan dia sebagai hiasan dinding. Okey, biasanya potpuri ni kita letak atas meja. Tapi kali ni kita boleh gantung kat dinding, kita boleh gantung kat pintu. Okey, jadinya ini hasil yang kita dah buat. Okey, sama tak cikgu saya punya dengan cikgu? Okey, lepas Nampak ni cikgu sama? lulus Lulus. Okey, lulus. Okey, jom. Pertama lulus, terusnya Kemudian cikgu. langkah yang berikutnya, okey, dekat atas meja ni ada banyak bahan. Okey, kita ada reben. Okey, jadinya reben ni tadi kita ambil. Okey, kita ambil dua reben ni, cikgu gabungkan dua jenis reben ni tadi, reben organza dengan reben satin ni tadi. Cikgu ikat jadi macam ni. Okey. Okey, jadinya yang ini nanti kita akan letak di bahagian bawah Di sini. tengah-tengah. Okey. Kita akan letak di bahagian sini. Dia akan nampak sangat comel. Cantiklah sikit kalau dia tak akan nampak kosong. kalau tak cik nampak kan? kosong kan, kita lekat macam ni. Okey. Okey, Ni Mira Mira boleh punya. ambil satu. Okey. Cikgu, saya Kita pun buat lekat juga. guna gam. Guna gam jugalah seperti biasa. Ya. Okey, macam ni. Kalau Ni mudah kita buat ni cara mudah tetapi menarik dan lain daripada kebiasaan. bukan saja mudah cikgu, kos ni pun murah. Kos pun murah. Kosnya tak tinggi kan? Nak buat pun secepat Senang. dalam masa yang singkat. Betul. Okey, dia makan masa lah untuk kering kan. Kalau tak kering kan dia bergerak-gerak sikit. Tak apalah. Jadilah macam ni. Kita tunjuk cikgu kita punya hasil macam mana. Kita letakkan di tengah-tengah macam ni. Okey, sekarang siaplah kita punya poket. Siap. Siap dah poket. Sekarang langkah seterusnya kita ambil kita punya bunga-bunga kering tadi. Dekat Mira pun cikgu ada bagi, kat cikgu pun ada. Okey. Kita buat susunan. Kita jadikan ini sebagai poket, kita akan susun bunga-bunga ni tadi di dalam poket ni. Okey, jadi kalau panjang Kita gunting. kita gunting. Nama pun bunga kering kan? Kita gunting tak apa. Kita susun ikut kita punya kreativiti. Kita gubah dia lah kan Ya, cikgu? kita gubah. Kita jadikan dia sebagai gubahan. Ya. Barulah dia nampak menarik. Bunga yang kita guna ni pun kita buatlah ada tinggi, ada rendah. Betul. Dan saya perasan kan cikgu, warna-warna bunga ni pun main peranan juga. Main Kita tak peranan. bolehlah satu warna je, satu jenis Betul, bunga je. betul. Kena adalah elemen warna-warna sikit. Ya, kita boleh gabungkan beberapa warna untuk menaikkan kecantikan bahan yang kita buat ni tadi. Okey, ni Mira letak bunga lavender pula cikgu Mira boleh penuhkan lagi Mira. Kita letak je, kita habiskan je bunga yang ada tu. Sikit. Kita letak je. Kita penuhkan bahagian bawah, kita letak bahagian atas.
Ini kita ikutlah kreativiti Mira. Kita tak ada kata nak susun macam mana, nak mesti tengah tinggi ke, tak ada. Ikut kita punya kreativiti. Okey. Yang penting kita suka dengan apa yang kita buat. Yep. Okey adik-adik, sekarang ni Mira dengan cikgu kita susun, kita gubah bunga kita dalam kita punya poket lah. Kita panggil kita poket panggil boleh poket cikgu. lah, Kita boleh, punya projek boleh. ni poket yang comel ni. Tetapi kalau adik-adik rasa macam mungkin sukar nak jumpa pembidang ni kan, nak jumpa Kita boleh pakai kain. frame gambar. Boleh guna frame gambar? Boleh. Macam mana tu cikgu? Macam ni Sama ke? juga. Frame gambar tu kita tanggalkan. Kita masukkan juga kain tu dalam frame gambar, letak dua dan kita jadikan dia poket. Pun boleh. Wah. Jadi lagi frame satu gambar pun idea. boleh. Okey, sekarang cikgu dah selesai masukkan bunga yang warna ungu ni. Okey, cikgu nak tambah lagi. Mira, kita boleh tambah lagi Mira. Okey, Kita ambil je sila, bunga-bunga yang ada kat sini ni Sila. Saya kita letak je. Sebab setiap bunga yang kita guna dia ada bau tersendiri. betul. Adik kita letaklah apa pun. Okey, saya pun letak juga kat sini. Dan juga bunga lavender. Bunga lavender macam kita tahu bunga lavender memang sangat sinonim untuk orang kata memberi kesan tenang pada diri kita kan. Warnanya pun, bau dia pun. Warna, bau sangat main peranan untuk potpourri. Okey. Ini bunga yang berbatang kan cikgu? Ya, betul. Yang macam ni. Kalau bunga-bunga yang tak ada batang macam contoh bunga kertas kan? Bunga-bunga lain tu macam mana kita nak selit-selit dia cikgu? Cikgu selit je kat belah-belah bawah ni. Kita bagi dia penuh kan, kita ada ruang-ruang lagi. Nak letak boleh, tak letak pun boleh Mira. Tu macam cikgu cakap tadi, ikut kreativiti. Kat sini cikgu gabungkan beberapa jenis bunga. Okey, ada bunga purple, kalau Mira nak pakai pun boleh. Okey, sekarang cikgu dah siap macam ni. Cantiknya cikgu punya. Last kali cikgu nak letak bunga lavender yang dah kering ni tadi. Pun sama kita boleh potong ikut kesesuaian lah. Ambil je Mira, mana-mana pun. Mira suka yang mana, Mira ambil letak. Saya suka bunga ni. Nama bunga ni tak silap saya baby breath. Betul tak cikgu? Rasanya betul. Ini dah bunga baby breath. Saya suka sebab walaupun dia dah layu, dia dah kering tapi warna dia tetap maintain. Betul. Warna dia tak, orang kata tak warna pudar dia tak lah. luntur. Warna dia tak berubah. Biasanya kalau bunga-bunga ni kalau dia kering, kadang-kadang warna tu bertukar jadi coklat. Jadinya kita pilihlah juga ada bunga-bunga yang memang bila kering pun warna dia tetap sama. Kita boleh selit-selitkan lah. Okey. Macam bunga ni sendiri pun bau dia pun dah cukup best dah. Betul. Tapi kalau kita letak banyak lagi wangi. Okey. Okey. Ini saya punya bunga saya tapi belum siap lagi. Saya nak letak daun sikit. Boleh. Ambil saja. Kita pakai letak je Mira. Banyak ni macam-macam bahan kita ada. Cikgu bawa hari ni kita buat. Okey. Cikgu, saya nak tanya, kalau kita nak hias dalam cawan, okey, dalam cawan ataupun dalam bekas yang macam di tepi ni cikgu, ada tak tips bagi nak gubahan dia macam mana ataupun letak campak-campak je? Kalau ada batang tu kita kena cabut dia dulu. Kalau yang kita nak letak dalam bekas, okey, kita ada dua pilihan lah. Sama ada kita nak letak terus macam dalam bekas-bekas yang cikgu bawa tu, ataupun kita nak tutup dengan kain net. Okey, dengan kain net lah, biasa kain-kain jarang supaya warna supaya alat-alat ataupun bunga-bunga kering dalam tu tak bersepah. Jadinya kita boleh je ikut je macam mana. Kalau kat rumah kita tak ada budak kecil, kita boleh je kita letak je dalam bekas-bekas yang terbuka. So bau dia akan lebih kuat lah. Okey. Kalau macam tu saya nak cari, lepas ni saya nak cari kelopak bunga ros lah cikgu. Boleh, kelopak bunga ros pun boleh, betul. Kita beri rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana kalau nak tengok hasil Mira dan juga hasil cikgu. Kembali selepas ini. Okey, jumpa lagi. Kembali kita dalam Club Craft Didik di mana hari ini kita buat potpourri. Ini hasil Mira. Dan sekarang cikgu, kita nak letak tali. Betul tak cikgu? Betul. Sebab kita nak buat untuk hiasan dinding. Jadinya kalau macam ni, macam mana kita nak gantung? Jadinya kita akan guna tali guni. Kita akan ikat di bahagian skru atas ni. Okey, Mira punya tali. Ini tali guni kita beri macam ni. Okey, kemudian kita potong, kita masukkan di bahagian skru. Okey. Jadi macam ni Mira, boleh? Boleh cikgu.
Okay, dan kemudian kita simpulkan dia. Kita simpulkan dia. Kita ikat simpul sahaja. dan kita ketatkan. Jadilah macam ni. Jadi dah cikgu punya. Kemudian tidak dilupakan kita akan letak sedikit pewangi Minyak aromaterapi. Untuk membantu menguatkan lagi bau potpuri kita hari ini. Lebih segar lah orang boleh. kata. Bau tu lebih naik lagi. Okay, Mira pula letak. Ya. Saya letak sikit banyak-banyak sini. Habis dah bunga kita Mira hari ni. Laku. Kita hari ni. Okey. Wah, wangi ni cikgu. Wangi kan. Jadinya wanginya Mira dah letak sikit. Okey, boleh cikgu Boleh letak. Okey, untuk minyak aromaterapi ni kan cikgu, ada ke bau-bau yang khusus ataupun bergantung kepada pemilihan individu cikgu? Okey, bergantung pada bau bunga apa yang kita pilih. Kalau hari ini cikgu guna bunga lavender, so cikgu ambil aromaterapi bau bunga lavender. Kena sesuaikanlah dengan jenis bunga yang kita guna. Okey. Kalau kita guna bunga ros, kita pakai aromaterapi bunga ros. Macam tu. Itu kalau kita guna bunga. Kalaulah kita guna daun pandan, guna kayu manis, kita nak letak minyak aromaterapi apa cikgu? Ada juga. Bau-bau herba. Pun best. Pun best. Okey, jadinya daripada hasil yang kita buat ni tadi, kita boleh gantung dekat pintu, dekat dinding. Okey, seandainya lah kita dah muak, mungkin kita dah pakai 1 tahun, kita rasa boring dengan bunga yang ada ni, kita boleh tanggalkan, kita boleh buat susunan yang baru. Kita boleh letak bunga-bunga yang lain pula kan cikgu? Ya, betul. Kita boleh ubah-ubah ikut kita punya kreativiti. Wah, menariknya. Ini kita boleh masuk dalam elemen untuk perhiasan rumah lah. Okey, kita boleh kaitkan apa yang kita buat aktiviti kita hari ini dengan bahasa seni visual. Okey, yang pertama kita boleh kaitkan dengan jalinan. Okey, jalinan yang kita gunakan, jalinan pada kain jut, jalinan pada reben. Okey, dan yang paling banyak sekali dalam aktiviti kita hari ini adalah kepelbagaian dan kesatuan. Yang mana kita gabungkan pelbagai bunga, pelbagai bahan untuk dijadikan hasil hari ini. Kepelbagaian. Harmoni masuk tak cikgu? Masuk. Sebab selain harmoni dari segi warna, ia juga harmoni dari segi bau. Ya. Betul, kan? betul. Dia boleh menimbulkan perasaan yang selesa. Jadinya itu kita kaitkan dengan harmoni. Bila kita tengok kita rasa suka, kita tengok kita rasa cantik. Itu menimbulkan konsep harmoni. Kalau saya nak buat juga kan cikgu potpuri ni, tapi saya nak buat inovasi saya sendirilah. Saya tak nak letak bunga-bunga kecil semua ni. Saya nak letak semua daun. Ini daun pandan, ini daun kesum, daun limau purut, daun kari, semua daun lah cikgu. Boleh ke cikgu? Boleh. Boleh juga. Sebenarnya kalau untuk orang-orang Melayu kita biasa guna daun pandan. Betul. Sebab tu cikgu bawa daun pandan dalam studio hari ni. Kan daun pandan ni pun sendiri mempunyai bau yang sangat menarik. Betul. Kalau kita potong-potong, kalau orang Melayu jemputan kahwin kan dia akan buat macam yang Mira pegang tu. Apa nama dia tu? Ini daun pandan ni cikgu. Okey, kalau kita panggil bunga rampai. Bunga Betul rampai. tak? Kenduri kahwin kan cikgu selalunya. Sebenarnya aromaterapi ataupun kita kata potpuri ni dah lama sebenarnya dalam masyarakat Melayu. Tetapi mungkin kita terlepas pandang sebab kita tak panggil potpuri, kita panggil bunga rampai. Tapi konsepnya tetap sama untuk mewangikan ruang-ruang tertentu. Menggunakan bahan-bahan semula jadi. Ya. Mudah didapati, kosnya pun murah saja dan nak menghasilkannya pun senang. Ya, betul. Okey, bukan saja kita boleh hasilkan untuk diri kita sahaja. Macam cikgu kata tadi, kita pun boleh lakukan sebagai pemberian hadiah kepada kawan kita. Boleh. Tak kira lah sempena dengan sebagai cenderahati. Sehadiah hari jadi. Betul. Sebab ianya lebih bermakna sebab kita buat sendiri dengan kita punya usaha kreativiti kita. Okey, baik cikgu. Sedikit rumusan tentang hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Okey, sebagai rumusan hari ini, cikgu berharap murid-murid di luar sana cuba hasilkan sendiri untuk letak di bilik. Kalau dah lebih pandai, lebih banyak idea, kita boleh letak pula di rumah. Okey, kita wujudkan suasana rumah kita yang harmoni dengan bau-bau wangi aromaterapi supaya bila kita balik sekolah, kita balik masuk rumah, kita rasa happy. Kita dapat rasa mood yang best. Bila kita masuk rumah, kita rasa relax. Sebab apa? Sebab ada bau-bauan alami yang kita panggil potpuri. Jadi jangan lupa murid-murid semua boleh cuba buat dekat rumah. Betul. Boleh letak dekat meja
study adik-adik. Waktu nak ulang kaji pelajaran, bolehlah sambil-sambil. Musim-musim SPM ni kan Mira. Boleh bau sesuai. kan minyak aromaterapi ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nadia atas perkongsian ilmu pada hari ini. Tak sukar untuk menghasilkan orang kata aromaterapi anda sendiri. Anda boleh berasa tenang walau di mana saja anda berada dengan menghasilkan sendiri, usaha sendiri potpuri ini. Jadi diharapkan ilmu ini memberi manfaat kepada anda semua. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Kelab Craft Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.